trivia dan juga perkongsian berkenaan tentang manifestasi kepada hasil karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. KRU, sebuah kumpulan yang cukup popular pada satu ketika dahulu, pernah melakukan apresiasi dan juga melakukan pembaharuan apabila berduet dengan suara yang dirakam semula oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee berjudul Getaran Jiwa. Malah Datuk Sheila Majid pernah melakamkan lagu Legenda sebagai penghargaan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee atas jasa dan juga sumbangan beliau. Dan tidak kurang juga, Datuk Seri Siti Nurhaliza mencipta sebuah lagu iaitu Mulanya Cinta yang dipentaskan pada sewaktu P. Ramlee The Musical yang diarahkan oleh Datin Sri Tiara Jacquelina pada ketika itu, dan lagu itu dikhaskan untuk pementasan P. Ramlee The Musical. Jadi ini antara banyak-banyak penghargaan yang dilakukan oleh anak seni tempatan dengan penciptaan lagu baharu dan juga menyanyikan semula lagu-lagu yang pernah dikaryakan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Itu sedikit trivia berkenaan tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, seniman negara. Baik, seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang satu lagi acara yang kita berikan tumpuan pada ketika ini, iaitu sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 1445 Hijri bersama dengan saya, iaitu yang berbagi Datuk Haji Razali Haji Shahabuddin yang juga merupakan pengarah sambutan Hari Al-Azhar Sedunia bagi tahun 2024. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Sekali lagi kita bersua untuk kita memberikan gambaran dan juga kita mencuit sedikit berkenaan sambutan Hari Al-Azhar Sedunia. Yang berbagi Datuk, kita sedia maklum ya, Universiti Al-Azhar merupakan antara universiti yang cukup unggul dalam melahirkan sarjana Islam dan juga dalam bidang pengajian Islam. Maka alumni ataupun bekas-bekas pelajar pastinya akan membawa platform ini untuk bertemu semula dan juga memberikan penghargaan kepada suatu gedung ilmu yang pernah banyak berbakti kepada dunia Islam. Jadi boleh dikongsikan berkenaan pertubuhan Al-Azhar ataupun alumni Al-Azhar antarabangsa yang dikabarkan akan menganjurkan sambutan Hari Al-Azhar Sedunia ini, Datuk. Terima kasih Cik Ismail. Ya. Sebenarnya penubuhan alumni ini telah pun berlaku, pun kita adakan pada tahun 2012. Kita wujudkan alumni ini. Dan alumni ini adalah merupakan alumni yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar yang telah mengikuti pengajian di Universiti Al-Azhar. Yeah. Sejak daripada awal, kalau kita nak tengok, dia punya bilangan dia agak terlalu banyak. Kalau kita lihat kepada penubuhan Universiti Al-Azhar pun pada hari ini, Universiti Al-Azhar itu berusia hampir 1048 tahun. Yeah. Dah lama. Dan dia telah melahirkan berbagai-bagai anak-anak pelajar yang ada di seluruh pelosok dunia pada ketika ini, termasuk di negara kita, Malaysia. Jadi alumni kita ini kita adakan, kita wujud dengan tujuan untuk kita nak melahirkan dan merapatkan hubungan di antara bekas-bekas pelajar-pelajar yang telah mengikuti pengajian di Universiti Azhar daripada awal. Yang hari ini saya ingat tak kurang daripada puluhan ribu bekas-bekas mantan pelajar yang telah lepasan daripada Universiti Al-Azhar. Alhamdulillah. Yang berbagi Datuk, juga dimaklumkan akan berlangsungnya sambutan Hari Al-Azhar Sedunia yang dikabarkan berlangsung pada Saban tahun. Jadi tujuan ataupun objektif penganjuran bagi sambutan Hari Al-Azhar Sedunia ini apa yang boleh digambarkan, Datuk? Untuk makluman Cik Ismail dan juga penonton, memang menjadi satu program yang telah ditentukan oleh Al-Azhar supaya pada setiap tahun 7 Ramadan dia ada merupakan hari sambutan Hari Al-Azhar Sedunia. Yeah. Maknanya alumni ini bukan di Malaysia saja, tetapi alumni ini semua. Dan pada saat itu semua alumni di Indonesia, di Brunei, di negara-negara Afrika, semua negara menyambut ataupun mengadakan hari memperingati hari kelahiran Universiti Azhar ini. Jadi kita di sini juga tak ketinggalan. Memang kita aktif. Untuk kali ini adalah kali yang kelima kita mengadakan
sambutan Hari Al-Azhar sedunia. Ya. Di mana sambutan pada tahun ini insya-Allah kita akan adakan pada 29 Mac ini. Okey, minggu hadapan ya. Sepatutnya berlaku pada 7 Ramadan. Lepas ini makna berlaku selepas daripada itu ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi kita akan adakan alumni perhimpunan ini pada 29 di Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya, insya-Allah. Insya-Allah. Apa antara susun atur acara yang akan dilangsungkan pada 29 Mac itu nanti, Datuk? Setiap tahun memang kita menyambut dan alhamdulillah pada kali ini seperti mana biasa. Kita menjemput semua mereka-mereka yang terpilih, yang terdiri daripada alumni Al-Azhar untuk hadir. Dan dalam majlis tersebut yang akan diadakan pada 29 ini, insya-Allah kita akan mengadakan majlis seperti mana biasalah. Kita menjemput tetamu utama kita pada tahun ini adalah yang berhormat Datuk Seri Dirajat Dr. Zamri Abdul Kadir untuk merasmikan kita punya perhimpunan Hari Alumni Al-Azhar ini, insya-Allah. Dan agak sedikit kelainan pada tahun ini kita buat dengan kita mengadakan majlis penganugerahan kepada beberapa mantan-mantan mereka yang banyak berjasa keluaran daripada Al-Azhar untuk kita bagi anugerah tokoh kepada mereka. Selaras dengan sumbangan yang telah mereka beri kepada negara kita, insya-Allah. Ya, akan ada jemputan-jemputan ataupun ilmuwan-ilmuwan dari luar yang turut akan serta atau dijemput sekali, Datuk? Sebenarnya kita buat peringkat dalaman. Tapi walau bagaimanapun kita jemput rakan kita daripada Brunei. Insya-Allah akan hadir bersama bagi melihat bagaimana sambutan yang kita lakukan pada tahun ini, insya-Allah. Ya. Yang berbagi, Datuk, kita melihat lepasan mantan ataupun alumni bagi mereka yang pernah melangsungkan pengajian mereka di Al-Azhar ini banyak berkhidmat di peringkat tempatan ataupun di antarabangsa. Jadi pada pandangan yang berbagi, Datuk, bagaimana alumni Al-Azhar mampu memberi sumbangan bukan sahaja kepada komuniti tetapi kepada ummah secara keseluruhannya dalam aspek pembangunan Islam dan juga pembangunan syiar Islam itu sendiri, Datuk? Memang tidak dapat kita nafikanlah sumbangan daripada alumni Al-Azhar ini berlaku sejak tahun sebelum merdeka lagi. Dia bukan baru bagi sebenarnya banyak. Kalau kita melihat kepada tokoh-tokoh agama yang telah berjaya memberi sumbangan kepada masyarakat ini terlalu ramai. Di antaranya yang kalau perlu saya sebut sebenarnya Tan Sri Yusof Noor, lepasan daripada Al-Azhar, Tan Sri Abdullah Makhzin, dan ramai lagi lah tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan kepada pembangunan Islam di negara kita daripada awal dan mereka membantu dalam menjayakan misi bagi meletakkan negara kita khususnya pembangunan Islam ini berada dalam satu tahap yang cukup tinggi dan dipandang. Ya, Datuk sendiri alumni pada tahun berapa, Datuk? Saya balik daripada Al-Azhar pada tahun 1982. Masya-Allah. Dah lama dah. 82. Jadi pada ketika itu bila balik, alhamdulillah saya dapat dan dapat berkhidmat dengan baiklah, dapat memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat. Khususnya di JAKIM, melalui JAKIM. InsyaAllah. Jadi apakah adanya ruang untuk anak-anak tempatan yang berkehendak atau berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti yang terkemuka di dunia dalam bidang pengajian Islam ini, dan bagaimana laluan mereka kalau boleh dipermudahkan? Saya ingat soalan ini soalan yang cukup baik. Sebenarnya penubuhan alumni Al-Azhar ini, rabitah yang kita berada dalamnya ini adalah bagi tujuan membantu anak-anak masyarakat Islam yang berminat untuk melanjutkan pengajian mereka di Universiti Al-Azhar. Mereka boleh buat. Kita ada
khidmat yang kita bagi kepada mereka-mereka yang nak melanjut ke sana. Khususnya berkaitan dengan kita diberi mandat oleh pihak Al-Azhar, Rabitah ni, untuk mengadakan imtihan bagi mereka-mereka yang nak pergi ke sana. Melalui kita. Jadi, dan juga kita mengadakan kursus bahasa bagi pengukuhan bahasa Arab kepada mereka yang hendak melanjutkan pengajian di sana. Ini kalau di kalangan para ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak mereka, jalan yang terbaik saya katakan kita cuba hubungi dengan Rabitah kita, insya-Allah. Kita boleh membantu anak-anak mereka untuk ke sana daripada, insya-Allah, daripada awal sampailah mereka sampai ke sana dan sampai balik, insya-Allah, dan sehingga mereka menjadi alumni kepada kita. Kebiasaannya laluannya adalah selepas sijil tinggi agama. Ya, betul. STAM, betul. InsyaAllah. Jadi sekali lagi yang berbagi Datuk, boleh dikongsikan berkenaan penganjuran bagi sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 1445 Hijri yang akan berlangsung pada 29 Mac ini. InsyaAllah. Jadi kita insya-Allah kita harap majlis pada 29 hari bulan ini berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting ialah masyarakat dapat mengenali Al-Azhar secara dekat. Dan boleh melihat kepada Facebook kita yang menjelaskan bagaimana peranan yang telah dimainkan oleh pihak Universiti Azhar yang daripada 1000 tahun yang lalu sampai ke hari ini yang telah dilakukan oleh pihak Universiti Azhar. Tanpa mengira negara mana, semua negara berada dan menghantar pelajar-pelajar mereka ke sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Selamat maju jaya. Barakallah, insyaAllah. Sama-sama Datuk, kita ucapkan selamat maju jaya untuk penganjuran tersebut. Dan juga semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang berbagi Datuk Haji Razali Haji Syahabuddin, pengarah sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 1445 Hijri, dan juga terima kasih kerana bersama dengan kami. Boleh layari Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia di Facebook dan juga di laman Sound. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana bersama kami. Kita